Tapi nampaknya mana? Manusia dia suka berbohong. Dia suka sombong. Karena bazuhu wara'a zuhurihim. Maka itu tinggalkan mana? Hak yang akhirat ini tinggalkan di belakang. Yuhibbuna al-ajilah wa yadruna wara'ahum yawman thaqila. Mereka ini sentiasanya suka al-ajilah. Al-ajilah ni tuan-tuan yang segera. Yang segera ni dunia. Wa yadruna wara'ahum yawman thaqila, dan ditinggalkan hari yang berat di belakang. Tukar, tukar. Ini maknanya samanan qalilan. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Allah SWT sebut, tidaklah harta dunia itu, kehidupan dunia ini, kalau nak dibandingkan dengan akhirat itu, kecuali sedikit sangat. Sedikit sangat. Masa pun sehari akhirat itu 1000 tahun dunia. Apatah lagi kalau nak ditukarkan kebenaran dengan kebatilan. Sedikit lah kullu iwadin anil haqqi fahuwa qalil. Semua kalau kita nak bayar kebenaran itu, semuanya sedikit. Nak tukarkan kebenaran itu, tak padat, tak berbaloi. Ulaika ma yakuluna fi bukunihim illa an-nar. Bermula mereka itu tiada makan mereka itu pada dalam segala perut mereka itu melainkan api neraka, kerana bahawasanya neraka tempat kembalinya. Allah SWT sebut yakuluna fi bukunihim, makan dalam perut mereka itu, makan api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya kalau suruh kebenaran ini, apabila ditanya tentang fatwa, tentang hukum hakam, ada kepentingan dan sebagainya, suruh nirukan orang dan sebagainya, maka seolah-olah makan api neraka. Disebut makan api neraka ni, maksudnya perbuatan itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Bila disebut begitu, dia ada rasa macam orang kata lebih kesannya lebih hebat, lebih berat lagi dirasa. Makan api neraka. Macam Allah SWT sifatkan bagi orang yang makan harta anak yatim ni, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim itu secara zalim, secara zalim. Sesungguhnya mereka itu makan api neraka, makan neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Mereka itu akan dipanggang dalam api neraka nanti, akan dimasukkan ke dalam neraka. Bila disebut begitu, terasa makan api neraka. Ambil. Nak makan api neraka. Dia guna apa mak kita? Dia makan ke dia duduk api neraka, Ustaz? Lafaz yang disebut di sini makan api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan masuk neraka. Bila makan yang haram, tukar kebenaran dengan kebatilan, yang hak dengan yang batil, maka dapatan itu jadi haram, perbuatan itu akan jadi haram. Buat agama ni murah-murah, buat ayat Allah SWT murah-murah, jual hadis Nabi SAW murah-murah, jadi haram. Bila haram kan, yang kita makan itu apa ini makanan haram, darah kita akan jadi haram, kulit kita akan jadi haram, tulang kita akan jadi haram. Maka yang haram-haram ni akan menyebabkan kita masuk neraka. Kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram itu akan masuk neraka. Saya turun tadi, gaduh-gaduh punya jaga main rumput saya. Dia kata, kalau orang main judi suka-suka dan dia asingkan duitnya, dia tak boleh makan anak isteri dia makan dia. Macam mana tu Ustaz? Masuk tak?
Masalahnya ialah betul tidak boleh makan anak dan isteri, tetapi dia makan akan jadi benih, dan benih itu akan jadi anak dia. Dan benih itu sebenarnya daripada zat yang haram. Masih lagi masuk dalam hadis yang Nabi SAW sebut apa? La yadkhulul jannata jasadun ghuziya bil haram. Tidak akan masuk syurga jasad yang diberi makan dengan makanan yang haram. Bayangkanlah masuk dalam perut jadi darah, jadi daging, jadi tulang, jadi kulit. Semuanya haram. Darah itu pergi ke otak, pergi ke mata, pergi ke tangan, dan sebagainya. Betul anak kita tidak berdosa, tapi masalahnya zat haram. Hati akan jadi keras, jiwa akan tertutup, akal pun tak berapa nak cerdik. Maka yang jadi cerdik-cerdik ni nanti bukan bab-bab agama, bukan bab-bab ilmu, bab bermanfaat, jadi cerdik bab-bab lain. Bab merempit, bab mendadak, bab curi, bab hebat, cerdik. Pasal apa? Darah haram dalam itu. Tapi dia kena rasa tak Ustaz? Dia tidak berdosa tetapi akan memberi kesan kepada hati. Kerana hati itu ditempa oleh makanan. Jadi kita kena jaga makanan ini. Betul kita tidak beri makan anak bini kita, anak isteri kita. Beri rasuah kita tak beri, tak bawa balik ke rumah. Kita habiskan tepi-tepi jalan saja, misalnya. Tetapi darah kita itu kan haram, akan membentuk benih. Dan benih itu adalah hasil ataupun sebahagian ada saham daripada perkara-perkara ataupun makanan haram yang kita makan. Jadi kita taklah kata hak lahir kita jadi anak haram. Taklah, tapi ada sahamnya di situ. Ini kan yang susah kita nak didik anak kita ni. Betul Ustaz. Baik. Saya beri Ustaz. Ustaz kata tadi walau dia tak tahu anak makan jadi hati gelap. Yang saya beri ni macam mana pada anak saya tu? Beri pada anak. Dan saya beri rasuah Orang yang terima rasuah, Ustaz kata tadi, bila makan dia tu anak jadi lawan lagi apa jadi gelap. Baik, bagi yang saya beri tu anak saya dah mana? Baik. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberi rasuah dengan orang yang menerima rasuah serupa dia, dua orang neraka. Dia masalahnya ialah bagaimana nasib anak-anak yang ar-rashi tukang beri rasuah ni. Masuk neraka kan? Jadi ayah dia masuk neraka. Anak tidak ada kena mengena, tetapi dia berayahkan seorang penghuni neraka. Bila dia berayahkan seorang penghuni neraka dari segi agama, bila dah bagi rasuah mesti lemah agamanya. Bila lemah agama ayahnya akan lemah agama anaknya. Kerana ayahlah memerintah di rumah, mungkin dia akan terkesan kepada sikap kita. Jadi ar-rashi wal murtashi finnar. Anak-anak kita ni berayahkan kepada seorang ahli neraka. Jadi kemungkinan untuk sama turut itu bercerah. Kerana ahli neraka ni dia akan membentuk keluarga dia seperti sikap perangai. Wallahu a'lam, tetapi seseorang manusia itu tidak dibebankan dosa orang lain. Kecuali kalau kita ada saham, kita tanggung. Ada saham macam mana? Allah SWT suruh didik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita didik dengan koran dan apa? Dan majalah porno misalnya. Pada kita akan dapat saham. Secara umumnya kita tidak akan menanggung dosa orang lain. Baik. Ini kena ni tuan-tuan kena jaga molek-molek ni. Jangan dunia ni sekejap sangat bercantik-cantik. Kalau dah sekiranya satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia, kita hidup 50 tahun. Zaman-zaman sekarang ni Masya Allah, ramai pula yang mati tengah tidur 48 tahun, 50 tahun, 51 tahun, ramai. Rupah tengah padang, main badminton, main golf, ramai. Kira
Artinya kalau 50 tahun, berapa peratus ya daripada sehari akhirat. Sekejap ya tuan-tuan. Jangan tidak habiskan 60 tahun. Pergi kita. Nak tukar dengan masa yang tidak pernah disukat, tidak ada habis-habisnya. Nak tukar. Tak cerdik benar. Jadinya apa kesannya lagi? Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, dan tidak menegur akan mereka itu oleh Allah pada hari kiamat kerana ghadab, marah atas mereka itu. Allah SWT nanti buat tak peduli. Kalau kita di dunia ini mak ayah kita buat tak peduli pada kita, macam mana rasa? Guru kita buat tak peduli pada kita, macam mana kita rasa? Ini akhirat nanti Allah SWT macam berlepas diri, tak peduli. Maksudnya bukan terus tak, ini Allah SWT akan bercakap, bukan bercakap dengan redha, dengan suka, akan cakap dengan murka. Perintah pada kita. Baik. Wala yuzakkihim, dan tiada suci ia akan mereka itu daripada berlumur dosa dengan diilham taubat atau Islam. Jadi Allah SWT tak sucikan kita ini, tak bersihkan kita ini, tidak hapuskan kesalahan dan dosa kita. Dengan cara apa dia hapuskan dosa ini? Diilhamkan supaya kita bertaubat. Kalau kita orang Islam dah, maka Allah SWT beri jalan dia. Rasa nak dia bertaubat, rasa mudah dia nak memenuhi syarat-syarat taubat itu. Ingat dosa pahala. Taubat, cukupkan syarat taubat. Menyesal, tinggalkan perkara itu, jangan diulang lagi secara sengaja, kemudian berazam untuk tidak buat lagi. Maka Allah SWT terima taubat, bersihlah daripada dosa. At-taibu min adz-dzambi kaman la dzambalah, kata Nabi SAW. Orang yang bertaubat daripada dosanya seperti tidak ada dosa. Ataupun kalau sekiranya katalah dia ni ahli kitab, seperti di awal ayat tadi ni, ahli kitab, dia masuk Islam, maka habis semua dosa-dosa dia. Kesalahan kesilapan dia waktu dia pun kafir, kufur itu habis. Allah SWT hapuskan dengan Islam. Itu masuk wala yuzakkihim. Kalau dia orang Islam, maka Allah SWT ilhamkan dia supaya bertaubat. Maka Allah proses sucikan daripada dosa. Kalau dia tidak Islam, maka Allah SWT beri hidayah, beri ilham pada dia, ada rasa nak pada hidayah masuk Islam, kaya habis dosa-dosa dia ya. Lalu apa lagi? Ini yang keempat pula. Siapa ni? Hak suruh kebenaran ni tadi. Apabila ditanya, apabila dia dapat satu kebenaran, dia suruh untuk kepentingan dia. Ini yang keempat. Balasan yang keempat ni apa? Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang sangat sakit, yakni neraka. Alim itu yang sangat pedih. Tak ada lagi pedih pada neraka ni. Panasannya 69 kali ganda. Katanya api dunia ni 1/70 daripada apinya. Kiranya dibuka sebesar rupan jarum saja, neraka itu habis mati belaka ni, hangus terbakar belaka. Kita tidak akan ada kehidupan di bumi sebesar rupan jarum saja. Jadinya letak dalam itu tuan-tuan, tak payahlah sehari 2 hari, seminit 2 minit kita tak tahan dah. Ambil bakar dengan 1/70 daripada api neraka, nyalakan lighter ke, letak jari, kita tengok berapa lama boleh tahan. Itu 1/70. Tak payah letak dalam api, kita kurung 3 hari duduk dalam bilik air. Bilik air ni ada air sejuk. Saya rasa keluar tu mereng semua. 3 hari 3 malam dikurung dalam bilik air. Bilik air je, bukannya bilik api. Sebab itu disebut azabun alim, artinya azab yang sangat pedih. Ini 4 balasan orang yang menyuguhkan kebenaran ini. Yang pertama apa? Yang pertama, dia
seolah-olah seperti makan api neraka, akan masuk neraka. Kemudian Allah SWT tidak bercakap dengan mereka di hari kiamat. Allah SWT tidak sucikan mereka daripada kesalahan dan dosa. Dan yang keempatnya, mereka mendapat azab yang sangat pedih. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka itu azab yang sangat sakit, yakni neraka. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Bermula mereka itu, segala mereka yang tukar mereka itu akan dhalalah dengan buang hidayah. Yakni apa tu? Ambil sesat kepada orang, kepada buang Islam, ya. Ambil sesat kepada buang Islam, tukar. Ambil yang sesat, tinggalkan yang Islam, tinggalkan kebenaran. Tukar, ya. Ishtarau ni, ishtarau di sini maksudnya tukar, beli apa? Beli kesesatan bayar dengan petunjuk sini. Ad-dhalalah tu kesesatan, al-huda petunjuk, tukar, wal azab bil maghfirah, dan tukar azab dengan maghfirah. Erti tukar ambil kerjaan azab, buang kerjaan ampun. Kerjaan ampun dosa. Jangan baca kerjaan. Maksudnya apa? Tinggalkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah redha pada kita ambil perkara perbuatan yang apa? Yang boleh menyesatkan kita lagi, yang boleh menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Itu maksudnya. Yang disedia bagi mereka itu. Kerjaan ampun yang disedia bagi mereka itu. Jika tiada mereka itu sembunyi hukum Allah, maka Allah SWT bagi peluang untuk kita apa? Untuk kita membaiki diri, membetulkan diri. Kemudian Allah SWT bagi ilham pada kita untuk bertaubat. Maka kita cukup syarat taubat, maka Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita. Tapi kita tinggal. Kita tak nak hak tu. Pilih juga jalan apa? Jalan letak. Nak juga, dia kata kerjaan azab. Kerjaan azab ni di mana? Macam tadi, bila dia tanya, nak kata halal pun tak berani. Kerana takut. Takut juga. Nak kata haram pun tak berani. Takut juga. Pasal takut jaga puyuk nasi. Misalnya, lama-lama keluar jadi halal. Ini dia. Ambil kerjaan azab, tinggal tukar dengan kerjaan ampun. Maka Allah SWT bagi pengampunan bagi orang yang bercakap terus terang, walaupun dia terancam, walaupun akan menjejaskan apa dia, puyuk nasi dia, akan menjejaskan perut dia, akan menjejaskan jawatan dunia dia, sebagainya. Maka Allah SWT bagi keampunan pada dia, bagi rahmat pada dia. InsyaAllah selamat di akhirat nanti. Fama asbarahum 'alan nar, maka apa yang terlebih kuat sabar mereka itu atas api neraka. Iaitu takjub bagi orang yang mukminin daripada mengejar satu yang mewajib neraka dengan tiada ambil hirau hendak taubat. Maksudnya apa? Takjub ini pelik sangat lawe. Macam mana ada orang boleh tukar dunia dengan akhirat? Macam mana orang boleh tukar syurga dengan neraka? Macam mana orang boleh tukar dosa dengan pahala? Macam mana orang boleh tukar tu semua? Pasal apa? Masa di akhirat tu 1000 tahun dunia sama dengan satu hari akhirat. Artinya tak berapa minit saja kita hidup ni. Berapa minit? Kalau 5, berapa hari? Berapa bulan kita hidup ini? Boleh tukar. Tak apalah, biarlah masuk neraka esok. Pelik. Ni dia kata ta'ajub ni. Ma asbarahum. Boleh sabar dengan api neraka. Boleh tahan dia dengan api neraka. Itu maksudnya. Tak ambil hirau nak taubat. Artinya berterus-terusan gitulah. Tak ada teringat nak taubat, tak ada teringat nak mati. Kalau kita teringat nak mati itu rasalah, kan? Sebab itu sebenarnya orang yang begini dia
keyakinan dia kepada hari akhirat itu lemah, iman lemah. Nah, kenapa anak-anak kita merempih, berjudi, bertaruh, berlumba motor tu, kemudian tak sembahyang bar, dan dia tak takut mati. Tak takut mati. Di dalam ni saya tengok ramai tengok yang nerak ni, kalau Telaga Nebo. Sehari dua ni dia. Hak nerak, tak nampak kepala tu. Nampak handle tu. Begini sekali, kali ni expire. 2-3 hari ni saya tengok, ada semua. Pasal apa mereka ni tak takut? Pasal tak ada keimanan pada hari akhirat. Jadi kata, mati kau molek. Habis cerita, tamat, selesai masalah. Ha? Takut Ismail juga. Ya? Takut Ismail juga. Takut main juga, main cara lain tu Haji. Main cara lain. Katanya kalau dia sujud rukuk juga, dia sembahyang cara lain. Maksudnya apa? Mungkin syarat rukuknya, khusyuknya tidak ada. Okay. Jadi keimanan terhadap hari akhirat terlemah. Dia kata mati kau mujur, duduk sini susah. Ini yang berlaku bunuh diri dan sebagainya. Baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Dulu saya kira Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita membaca surah Al-Asr dan tasbih. Bismillahirrahmanirrahim.